Okey, hai. Assalamualaikum. Okey, hari ni As nak terangkan macam mana nak buat Google Form. Okey, sebab ramai kawan As tanya, macam mana nak buat survey tapi dengan cara tak perlu berikan borang yang kita photo state tu, macam cara lama tu kepada prospek kita ke, customer kita ke, apa-apa sebab sekalipun lah kita nak dapatkan feedback daripada pelanggan kan. Sekarang dah tak susah, boleh bagi Google Form sahaja. Senang sahaja caranya, make us saja. Sangat-sangat senang. Yang pertama syaratnya ialah anda perlu ada satu akaun Google Drive. Kalau tak tahu macam mana nak buka akaun Google Drive, nanti As bagikan link yang As dah sediakan cara nak buka akaun Google Drive. So ini adalah akaun As. Bila dah buka kita punya akaun Google Drive, pergi kepada ikon tambah ni. Tambah yang warna-warni ni ada new kan? Tekan. Lepas tu scroll down ke bawah. Okay, kat sini ada macam-macam. Boleh buat Google Document, Google Sheet. Google Document ni macam Microsoft Word. Google Sheet ni macam Microsoft Excel. Google Slide ialah macam Microsoft PowerPoint. Yang kita nak cerita sekarang ialah Google Form. Yang ni lah. So, kita tekan Google Form. Okay. So, bila kita tekan Google Form, dia akan ke sini. Kita boleh namakan kita punya borang ni. Apa dia borangnya? Katalah As nak buat pendaftaran. Salah. As nak buat sesi Zoom. Bisnes tanpa modal. Contohlah ya. Ni contoh saja. Nanti korang boleh je nak edit guna tajuk masing-masing. So, katalah bawah tu kita nak beri penerangan sikit. Boleh cerita sikit. Ceritalah saya, Asdayati binti Buang. Ialah ejen memasak international yang sah dengan nombor pendaftaran 58322. Pendapatan tambahan sebanyak RM500 hingga RM50,000 sebulan. Sebarang pertanyaan di talian, letaklah nombor telefon kan, manalah tahu orang tu nak tanya pada kita. So kita letak. So selesai tajuk dan description kan. Cerita sikit. Apa-apa je lah kalau anda kata kita nak buat sheet untuk nak tahu research kan, untuk nak buat kajian, ceritalah sikit kajian ni tentang apa, saya ni siapa, macam tu So seterusnya soalan. Kita ada beberapa soalan. Sebaiknya sebelum buat Google Form ni, kita dah macam nak kata, kita dah buat siap-siap soalan tu pada kertas. Senang nak buat terus. Okey, contoh soalan pertama As, letak nombor 1. Letak sini nama. Okey, boleh je sependek itu sebab orang akan faham je. Kalau kita nak minta dia isikan nama, kita tulis je nama kan. Lepas tu bahagian bawah ni Google akan bagi suggestion macam mana cara orang yang akan menjawab Google Form ni menjawab. Kalau nama, dia bukan angka kan jawapan dia. Dia akan short answer. So, orang tu nanti akan jawab dalam bentuk short answer. Dia akan isi nama penuh lah. Tulislah sini nama penuh. Nanti kan orang tulis nama pendek pula kan. So, kita letak nama penuh. Short answer. Lepas tu, pada bahagian bawah ni, dia ada ikon bertulis sini required kan. Kita on kan dia. Kalau on, dia jadi purple. Kenapa? Sebab maksudnya
orang yang jawab kita punya Google Form ni, dia takkan boleh skip soalan ni. Kalau kita tak letak required, dia tak jawab pun tak apa. Nanti dia skip lagi soalan selepas. Soalan next. Lepas tu semua dia tak jawab. So sebaiknya kita klik required. Okay? Macam tu lah. So ini dah siap satu soalan. Senang je. Lepas tu tambah. Tekan ikon tambah sebelah kanan ni. Add question kan. So tambah soalan. Tu soalan nombor 2. Apa yang kita nak tahu daripada orang yang menjawab Google Form ini? Katalah kita nak letak status perkahwinan. Contohlah So, status perkahwinan, tak payahlah buat short answer. Lagi senang kalau dia dalam bentuk multiple choice macam ni kan. Pilih satu jawapan. So, kita letaklah bujang. Lepas tu nombor 2, berkahwin. Lepas tu ada nombor 3, lain-lain. Lain-lain tu dah faham lah apa dia kan. Tak payah letak pun tak apa. Takkan nak letak janda atau duda kan, tak payahlah. So sama juga soalan kedua, kita onkan required ni. Lepas tu kita tambah lagi soalan. Okay, soalan ketiga, umur. Okay, letak nombor. Soalan nombor 3, umur. Okay, untuk umur, dia nombor. Tapi takkanlah kita nak listkan nombor berapa umur daripada 20 tahun sampai 70 tahun kan. Biarkan dia jadi short answer. Maksudnya, orang yang menjawab Google Form ni nanti akan type sendiri umur dia berapa. Dan kita onkan required ni. Tambah lagi soalan. Soalan keempat. Okay, manalah tahu kita perlukan alamat email kan. So kita minta lah alamat email. Ini pun alamat email akan short answer So kita letak required juga. Dia kena juga isikan alamat email. Okay. So soalan kelima. Contohlah kita nak tanya, pernah berniaga sebelum ini? Boleh je tanya. So kalau pernah berniaga sebelum ini, jawapannya mestilah ya dan tidak kan. So kita letak ya, tidak. Dah ada suggestion dah pun. Okay. So dah okay. Ni pun required. So kita letak tambah lagi. So, yang ini pernah berniaga sudah. Lepas tu soalan nombor 6. Pilih sesi taklimat yang bersesuaian. Contohlah kita buat Zoom tu ada beberapa tarikh kan. Kita letaklah. Ni kita letak multiple choice kan. Maksudnya, bila multiple choice ni, dia pilih salah satu. Tapi kalau kita nak dia boleh pilih lebih dari satu, sini banyak pilihan tau. Dia ada banyak. Boleh jawab dalam bentuk short answer, paragraf pun boleh. Ni kalau nak karangan panjang lah. Macam contohnya, kenapa anda pilih saya sebagai leader anda? Dia jawab lah panjang-panjang. Panjang sikit kan. Okay. So untuk soalan ni, pilih sesi taklimat Zoom yang bersesuaian. Contoh As nak bagi 3 tarikh. Kalau macam 3 tarikh pun dia okey, As tak boleh letak multiple choice sebab multiple choice ni macam kita jawab soalan periksa. Kita jawab satu sahaja. Kalau kita nak dia boleh pilih lebih dari satu, kita kena letak check box. Check box ni maksudnya dia boleh klik lebih dari satu. So kita letaklah. Contoh Isnin 9 malam hingga 10 malam. Lepas tu pilihan kedua, Rabu 9 malam hingga 10 malam. Lepas tu lagi satu, katakanlah pilihan ketiga, Sabtu 9 malam. Mungkin kalau Sabtu kita buat waktu lain, 9 pagi hingga 10 pagi. Okey, ada 3 pilihan. So nanti ikutlah kita punya prospek yang nak jawab ni, dia nak pilih yang mana. Okey. So kita letaklah required ni juga. Okey, dia macam tu je. Dah siap Google Form. So dekat atas ni pun kita boleh letak tajuk. Dia dah masuklah tajuk yang kita tulis sama macam ni. Okey. Ni je dah siap. Nombor 1 soalan nama, 2 status perkahwinan, nombor 3 umur, alamat email, pernah berniaga, sesi taklimat bersesuaian. Okey. Mungkin nak tambah lagi satu. Nombor 7. Nombor WhatsApp. Manalah tahu kita nak hubungi dia balik kan. So kita minta nombor WhatsApp dia. So short answer lah. Okey, dah required. Okey.
Okey, lagi satu dekat sini. Yang bestnya, kita boleh add section. Contoh kalau kita punya Google Form tu nak perlu ada 2-3 muka surat, boleh add section ni lah. Dia jadi section B, section C. Boleh. So, yang ni dah siap. So, macam mana kita nak send kita punya Google Form ni kepada prospek-prospek kita. Kita tekan ikon send ni. Okey, dia tulis kat sini. Kita boleh send melalui email. Boleh melalui link. Ataupun Facebook, Twitter macam ni. Tapi kalau untuk paling senang, cara paling senang ialah guna link. Tapi kita pendekkan link dia. Kan macam ni. So, kita copy link ni. Kita copy link. Okay, dah copy kan? Dah klik copy. Lepas tu, kita buka WhatsApp web kita. Ni cara paling senang lah yang As buat. Sekejap As sedang buka WhatsApp web. Dia loading sekejap. Sekejap je. Sabar sekejap ya. Kan senang kan dah boleh buka WhatsApp pada laptop kita. Sebab As buat guna laptop ni. Boleh tak dia link WhatsApp web ni? Sekejap. Kalau tak boleh, kita try balik. Dah boleh dah. Okay. Contohlah. As nak bagi kepada ni nombor As yang lagi satu. So, tadi kita dah klik link kan. So, kita paste je lah kat sini. Ni adalah link kita. Macam tu. Senang je. So, nanti bila kita nak bagi pada prospek-prospek kita, just copy je link ni bagi pada dia. Kalau nak tengok contoh macam mana kita nanti boleh je bagi link ni kepada mereka. Mereka akan boleh buka dan jawab soalan tu. So, bila dia jawab soalan tu, dia akan masuk dalam Google Form kita tau. So, dia akan masuk pada bahagian respon ni. Contoh As jawab sekejap soalan ni. Untuk nak bagi nampak ada respon dia. Kejap As jawab. Okey, kejap As jawab soalan tu. Nak bagi nampak macam mana rupa kalau dah ada orang jawab kan. Kejap As jawab Bagi As 1 minit. Kejap je, tak sampai 1 minit pun. Okey, ni As jawab main-main je lah tau. Konon-konon je jawapan ni. Okey, dah jawab. Okey, As dah jawab. Bila dah jawab, nampak tak? Dia terus masuk respon kat sini. So, kita klik pada bahagian respon ni. Bila dah ada orang respon, on the spot dia akan terus masuk tau. Sebab benda ni dia guna internet. So, bila dah masuk ni, dia akan ada jawapan kat sini. Setiap jawapan yang kita jawab tu. Ada nama. Ni dah siap terus jadi cartapai dah. Cartapai ke? Betul lah, macam ni cartapai kan. Umur berapa, apa semua dah ada dah. Lepas tu, kalau nak senang, bagi As untuk Google Form ni, kita tekan yang ni. Create spreadsheet. Kita tekan. Okay, kita letak je buat spreadsheet baru. Create a new spreadsheet, nama ni. So, kita create. Yang ni maksudnya, kita buka satu link Microsoft Excel dalam kita punya Google Drive, iaitu Google Sheet lah kita panggil. Google Sheet dalam kita punya Google Drive ni. Nak tengok jawapan yang orang jawab. As tengok jap mana dia disimpan. Inilah. Ini adalah borang kita yang dah siap tadi. Kan? Kalau tekan yang purple ni, dia akan keluar balik yang ni lah. So, kita boleh edit tau. Kalau ada apa-apa kesilapan, kita boleh edit. Dan link tadi tak payah ubah. Guna je link yang sama. Apa-apa yang kita edit, dia akan update terus. Okay, ni yang benda purple. Dan kalau spreadsheet tu, yang hijau ni lah. Spreadsheet ni kita tekan. Bila kita tekan spreadsheet yang hijau, dia akan keluar macam ni. Apa soalan kita tu, dia akan ada kat belah atas ni. Kan soalan tadi, nama penuh apa semua. So, ni soalan.
Belah bawah ni adalah jawapan dia. Masa orang tu isi jawapan pun dah ada kat sini. So benda ni sangat-sangat accurate. Dan Google Sheet ni, yang ni dia boleh edit. Contoh kalau nak cantik sikit, nak buat kotak kan. Kita buatlah kotak. Tekan kat sini buat kotak. Macam Excel biasa. Boleh je. Contoh yang ni nak tulisan dekat tengah. Lepas tu ni pun kat tengah. Lepas tu ni wrap text. Barulah nampak cantik sikit kan. Boleh. Tada, dah siap. Setiap kali orang jawab kita punya Google Form tu, benda tu semua automatik akan masuk dalam ni. Kan mudah? Mudah je. Sangat-sangat mudah. Okey, membantu tak info ni? Kalau membantu, boleh sharekan kepada kawan-kawan anda yang lain. Okey? Itu saja. Terima kasih.